A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 90. Dan hari ini adalah hari pertama 10 awal Zulhijjah, yang Nabi bersabda, tidak ada ma min ayyamin al-amalu fihinna khairun ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fiha, yang amalan salih pada hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, paling Allah cintai. Mana dalam setahun, hari yang paling Allah suka kita beramal soleh tidak ada melainkan hari 10 awal Zulhijjah. Jadi sahabat nak kepastian, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walaupun berjihad untuk menegakkan agama Allah, mana berperang pada jalan Allah, adakah beramal pada hari-hari 10 awal Zulhijjah lebih baik walaupun dengan berjihad pada jalan Allah? Nabi jawab, walal jihad fi sabilillah, ya, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji'u min zalika bi syai'in, kecuali orang tu pergi berjihad dengan hartanya, dengan jiwa raganya, kemudian dia tak balik. Dia tidak balik, maknanya dia mati syahid. Maknanya kalau dia pergi berjihad, dia balik semula dengan selamat, bila tu? Katalah 1 Ramadan. Kita duduk dalam kelas ni di 1 Zulhijjah, mana lebih baik? Ada orang pergi berjihad, korbankan harta dan sebagainya untuk berperang pada jalan Allah, tapi dia balik dengan selamat, bila? 1 Ramadan. Kita tak pergi berjihad, kita datang kelas je pada 1 Zulhijjah. Siapa yang lebih baik? Kelas ni, kan? Jadi rugilah orang tak datang hari ni, kan? Boleh pergi 10 malam akhir Ramadan. Ya. Ulama beza pendapat lah. Ada mengatakan 10 awal tu, ada mengatakan 10 akhir Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat, yang paling sahih, paling tepat ialah 10 awal Zulhijjah. Tidak ada. Kenapa? Kenapa 10 awal Zulhijjah lebih daripada 10 akhir Ramadan dan lebih hari-hari lain dalam setahun? Kata ulama, sebab 10 awal Zulhijjah terkumpul ibadat-ibadat yang utama. Contoh 10 awal Zulhijjah, ada tak solat? Ada. Ada tak puasa? Boleh kita puasa. Ada tak sedekah? Ada. Ada tak haji? Ada tak umrah? Tapi kalau 10 akhir Ramadan, ada puasa, ada haji? Tak ada. Ada umrah? Boleh je kita yang tak adanya, ha? Tapi tak terkumpul semua sekali, kan? Dan ada juga pendapat ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah lebih baik dari segi siang hari.
Tapi kalau malam 10 akhir Ramadan lebih baik. Sebab malam 10 akhir Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Okey. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Okey. Jadi insya-Allah kita akan ada satu lagi kelas kan minggu depan yang termasuk dalam 10 awal. Jangan tak datang. Ajak kawan ramai-ramai. Tapi jangan pula minggu ketiga dah habis 10 dia pun tak datang. Okey. Dan apa amalan sunat yang patut kita lakukan di 10 awal Zulhijjah? Dia sebenarnya ada proses. Kita nak raya pun ada proses kan, persiapan nak sambut raya. Betul kan? Kita nak puasa bulan Ramadan pun ada proses untuk sambut bulan Ramadan. Apa prosesnya? Kalau raya semua orang tahu. Apa persiapan nak sambut raya? Takkan nak masak awal-awal sebelum Ramadan. Tempah baju raya. Tempah baju raya. Sebab baju raya kalau lewat tempah tak sempat kan? Itu nak raya. Okey, persiapan nak sambut Ramadan apa dia? Nabi kata perbanyakkan puasa bulan Syaban. Itu persiapan tu. Okey, persiapan untuk 10 awal Zulhijjah apa dia? Ramai orang pulun beribadat, beramal soleh di 10 awal Zulhijjah, tapi tidak ada persiapan. Persiapan ni sebenarnya lebih penting daripada beramal tu. Sebab kalau tanpa persiapan amalannya mungkin sia-sia. Macam tuang air di atas daun apa-apalah, daun keladi. Okey, apa persiapannya? Apa persiapannya? Apa dia? Ambil cuti. Oh, kalau macam tu, kalau orang tak ambil cuti tak boleh beramal lah. Apa dia? Tak. Apa dia? Tak ada apa? Tak ada Quran tiap minggu dah. Tengok semua tak perasan kan. Sebab itulah bila tak buat persiapan ni, walhasil balik asal. Dia berlomba buat amalan bulan Ramadan, tapi sebab tak ada persiapan lepas Ramadan, balik asal. Betul? Sebab tak buat persiapan ni. Sama juga 10 awal Zulhijjah, ramai pulun beribadat. Tapi lepas 10 awal Zulhijjah, sim-sim, huah-huah. Okey. Persiapan pertama, bertaubat. Bertaubat. Ada yang buat dosa setiap hari, tapi bila masuk satu Zulhijjah, dia gandakan amalan. Berkesan tak? Tak berkesan. Tak berkesan. Mana mungkin hati kamu hitam, kan? Hati kamu keras, lepas tu kamu buat ibadat. Sebab tu ibadat tu tak akan rasa kemanisan. Dan sebab itulah, kalau kamu buat ibadat di 10 awal Zulhijjah, tanpa bertaubat, kamu akan menanti-nanti bila berakhirnya 10 awal Zulhijjah. Betul? Oh, lega dah, habis dah. Sebab apa tak rasa kemanisan? Kenapa tak rasa kemanisan? Sebab tak bertaubat. Dosa dia buat setiap hari. Dosa membazir, dosa kan? Membazir masa, bersembah kosong. Okey, bertaubat daripada semua dosa. Ustaz, saya dah bertaubat lah, dah lama dah. Itu dosa besar tu iaitu tak mengaku berdosa. Semua orang berdosa kan? Nabi kata kullu ibnu Adam khata'un. Taubat lagi lah. Kalau makan, kenyang. Lepas kenyang, lapar. Makan lagi tak? Makan kan? Makan sama lah. Okey. Allah kata apa? Tengok. Kenapa kita kadang-kadang terlepas pandang nak bertaubat? Sebab kita tak rasa bertaubat tu amal soleh. Kita tak rasa taubat tu sebenarnya amal soleh. Sebenarnya taubat tu adalah amal soleh yang paling besar dan utama. Apa dalil?
Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. Nanti boleh buat video pendek pasal kelebihan 10 Zulhijjah. Orang tanya ada video pendek, saya kata dah ada banyak kali dah. Okey, jumpa surah An-Nur ayat 31. Ada tak auzubillahi minasyaitonir rajim? Wa tubu ilallah. Dan bertaubatlah. Ada ke salah? 31. Tak, dia ambil sebahagian bukan semua. Ada kan? Ada kan? Tengok Allah kata apa? Wa tubu ilallah jami'an. Bertaubatlah kamu kepada Allah jami'an kesemua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang. Allah suruh bertaubat ni, Allah suruh siapa? Orang beriman ke orang kafir? Menunjukkan apa? Orang beriman pun buat dosa. Kalau tak buat dosa, kenapa Allah suruh bertaubat? Kan? Walaupun Allah dah gelarkan dia beriman, tapi tetap Allah kata bertaubatlah. Kenapa? Apa kelebihan bertaubat? La'allakum tuflihun. Supaya kamu berjaya. Maknanya syarat nak berjaya apa? Taubat. Makna taubat tu amal soleh. Dengan taubat kamu boleh kejayaan. Kita tengok yang bunuh 100 orang kan, dia ada amal soleh tak? Dia sempat tak 10 awal Zulhijjah? Sempat tak Lailatul Qadar? Tapi Allah terima, dia ahli syurga tak? Dia berjaya tak? Apa amalannya? Taubat je. Mana sempat baca Quran, betul tak? Mana sempat tadabbur? Baru nak pergi mati berjaya. Sebab apa amalannya? Taubat. Sebab bila taubat mana apa tu? Bersih, clear. Tapi kalau kita beramal di 10 awal Zulhijjah dalam keadaan ada dosa, tak clear. Betul tak? Kadang-kadang ibadat tu tak berkesan. Sebab apa? Bercampur aduk dengan dosa. Kan? Bercampur aduk. Tak rasa kemanisan. Okey. Yang kedua, syarat persiapan yang kedua. Berazam sungguh-sungguh untuk merebut peluang beribadat di 10 awal Zulhijjah. Kenapa mesti ada syarat ni? Berazam sungguh-sungguh untuk beribadat di 10 awal Zulhijjah. Kenapa kena ada keazaman? Sebab kalau tak ada keazaman, dia buat main-main. Bila main-main, Allah tak terima. Kan? Dalilnya surah Al-Ankabut ayat terakhir sekali, ayat 29. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Betul kan? Ayat 29. Surah Al-Ankabut ayat 29. Betul ke? Ada tak? Allah kata apa? Dan orang-orang yang jahadu. Apa makna jahadu? Bersungguh-sungguh fina, untuk mencari redha kami. Maka Allah janji apa? Lanahdiyannahum subulana. Pasti sesungguhnya kami akan tunjuk pada mereka jalan yang betul. Nampak tak? Ha? 60. Saya tanya semua diam je. 69. Ayat last sekali kan?
Mana kalau kita bersungguh-sungguh, berazam, ikhlas, Allah permudahkan. Banyak amal soleh di 10 awal Zulhijjah kita boleh buat. Orang lain susah payah, tapi kita dengan mudah. Sebab apa? Ada keazaman dan kesungguhan. Yang ketiga, persiapan, syarat persiapan ketiga, al-bu'du 'anil ma'asi. Jauhkan diri daripada maksiat. Jauhkan diri dari maksiat. Kenapa? Kalau kita buat amal soleh, kita dekat dengan rahmat Allah. Bila kita buat maksiat, kita jauh daripada. Bila buat maksiat, jauh daripada rahmat Allah, amalan tu tak berkesan ataupun jadi sukar. Sebab rahmat Allah jauh daripada kita. Jadi pastikan 10 awal Zulhijjah ni, jangan buat maksiat, jangan, jauhkan. Bukan setakat jangan, tapi jauhkan. Dan lepas sampai bila-bila lah. Jangan 10 Zulhijjah lepas raya sambung balik. Okey. Okey, itu je. Ini yang persiapan 3 ni sangat penting, yang menentukan ibadat kita berkesan dan kita dapat istiqamah ataupun tidak. Tapi kalau tak ada syarat 3 ni, macam itulah. Macam orang puasa bulan Ramadan, orang solat tarawih bulan Ramadan kan, lepas Ramadan balik asal. Jadi sebab kena masuk satu Zulhijjah, kalau saya tak sempat buat persiapan ni, saya akan kembali kepada Tak, persiapan ni sama ada sebelum Ramadan, sebelum 10 awal Zulhijjah ataupun hari ni ada 1 Zulhijjah. Adakah kita dah terlepas untuk buat persiapan? Ada peluang. Allah akan terima. Boleh tak nak bertaubat hari ni? Boleh. Pintu taubat sentiasa terbuka. Boleh tak nak bersungguh-sungguh beribadat pada hari ni? Boleh. Boleh tak nak jauh daripada maksiat bermula hari ni? Boleh je. Okey. Jadi start hari ni sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Jangan tidur, kan? Tak tidur? Saya tak kata pelajar sini tidur. Macam makan cili je. Ini pelajar yang online ni, sebab saya tak nampak dia orang ni. Okey, ibadat yang utama apa dia? Macam biasalah, semua kita dah tahu kan. Puasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Nak puasa setiap hari, boleh tak? Boleh, silakan. Sebab Nabi sebut amalan soleh. Antara amalan soleh paling utama puasa. Betul tak? Hadis kursi Allah kata, setiap amalan anak Adam untuknya, kecuali puasa, aku sendiri akan membalasnya. Kalau tak mampu puasa 9 hari, pastikan puasa Isnin dan Khamis dan 9 Zulhijjah. Kelebihan puasa 9 Zulhijjah, dia ampunkan dosa 2 tahun. Setahun sebelum dan setahun selepas. termasuk dosa-dosa besar. Tak, dosa kecil je. Dosa besar wajib bertaubat. Kan, kalau kita mengumpat orang dengan kita puasa 9 Zulhijjah, terpadan tak dosa mengumpat? Tak. Itu dosa besar, kena bertaubat, kena minta maaf pada orang yang kita umpat. Apa lagi? Yang paling penting, sebenarnya lebih penting daripada puasa, iaitu solat 5 waktu. Berapa ramai yang puasa, berapa ramai yang pulun amalan sunat, tapi amalan fardu yang asas solat lambat. Yang lelaki pula tak solat Jumaat di masjid, tapi puasa 9 hari turut-turut. Tak, asasnya solat. Jaga solat, khususnya pada lelaki ni. Lepas tu yang lain-lain tu macam biasalah. Doa, sedekah, ziarah kawan-kawan, buat baik pada mak bapak, kan, bantu orang miskin. Semua tu yang kita biasa dah buat, tapi masuk 10 awal Zulhijjah ni kita pulung gandakan lagi. Okey, cukup mah? Dia ulama berbeza pendapat lah, tapi pendapat paling kuat antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunat tak boleh digabungkan.
Puasa yang wajib ni kira hutang. Puasa yang sunat ni kira sedekah. Jadi kalau selagi kamu ada hutang yang wajib dibayar, bayar hutang dulu. Kamu tak layak buat yang sunat kalau ada yang wajib. Kamu tak layak sedekah kalau zakat pun tak bayar. Betul? Itu pendapat paling kuat. Tapi kalau kita qada puasa di 9 awal Zulhijjah, mungkin tak dapat pahala kelebihan. InsyaAllah dapatlah. Dapatlah. Sebab kita qada di 10 awal Zulhijjah. Tapi tak boleh digabungkan antara fardu dengan sunat. Ada orang kata boleh tak puasa Jumaat sahaja tanpa digabungkan dengan sehari sebelum ataupun sehari selepas? Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tengok sini pun ada dua pendapat. Ada kata boleh, ada. Ini baru satu guru, satu kelas ada dua pendapat dah. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Oh, Yahudi puasa. Oh, Yahudi puasa. Yahudi lah. Mana jangan, kita tak boleh menyerupai Yahudi. Okey. Ulama berpendapat yang tak boleh ni kalau betul-betul kita puasa semata-mata sebab hari Jumaat. Tak boleh. Tapi kalau kita puasa hari Jumaat sebab kebetulan dia 10 awal Zulhijjah, tak salah. Tak salah. Dan tak perlu kita kembarkan sehari sebelum ataupun sehari selepas. Sebab kita bukan nak tuju pada target pada hari Jumaat tu, tak. Sebab kebetulan dia 10 awal, itu kata ulama tak salah. Kan? Ustaz, kalau anda kata macam mengikut apa yang Ustaz kata, kita kena lunaskan yang wajib dulu. Kita kena buat asing lah puasa tu. Kalau kita contoh macam lelaki kan, sekitar balik masa remaja ke apa tu, situ dah accountability, segala dosa dah balik kat tadi sendiri. Sekiranya ada puasa-puasa yang ditinggalkan, puasa wajib, kalau saya nak buat puasa sunat Isnin Khamis, for example, jadi maknanya saya kena niatkan untuk puasa ganti itu lebih utama berbanding puasa sunat. Niat puasa ganti. Tapi saya dapat tak untuk pahala puasa sunat pada hari yang saya ganti itu tidak? InsyaAllah. Saya tak boleh nak menentukan. Tapi harap-harap dapatlah. Tak, jangan. Kita bila kita yang qada tak habis, kan? Jangan kita pula tamak pahala yang sunat. Betul tak? Saya ulang. Bila yang wajib belum habis, jangan kita tamak yang sunat. Sebab apa? Amalan yang paling Allah cinta, amalan fardu. Antara amalan sunat dengan fardu, yang paling Allah cinta, fardu. Kan? Jadi kita settle yang fardu tu, Allah suka tak? Suka. Jadi maknanya saya jelaskan kalau kata saya nak puasa dah tempoh 10 Zulhijjah ni, bukannya berpuasa niat sunat kerana 10 Zulhijjah, tapi puasa niat ganti lebih baik tak? Ya. Okey. Orang Yahudi dia puasa sunat memang hari Jumaat ni. Sebab tu yang kita tak boleh buat itu. Ya. Mana target dia hari Jumaat tu. Yang tu tak boleh. Kita kalau orang tanya, contohlah, orang tanya, kenapa puasa hari Jumaat? Sebab dia 10 awal Zulhijjah, bukan kerana hari Jumaat. Berbeza. Okey Ustaz. Kalau kita puasa ganti, kita nak puasa hari Jumaat. Ganti tu bukan di pasal. Boleh. Buat Jumaat saja tak payah gabung. Tak, puasa ganti ni wajib hari-hari apa pun. Jadi kita boleh buat Jumaat on its own. Ya, boleh. Tak payah gabung dengan Sabtu. Tapi kalau Khamis masih hidup, kena puasa hari Khamis lagi. Takut mati hari Khamis tu. Kalau hari kata Khamis tu ada tak sempat lah nak puasa. Kata hari Jumaat tu dia nak puasa ganti. Jumaat sahaja. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau wajib boleh. Baru kelas tak mula lagi dah tanya soalan. Okey. Puasa di sunat di 10 hari Zulhijjah dan meraihkan tetamu dia datang, bukan kita pilih dan boleh datang. Jadi selalunya kalau untuk puasa sunat kita lebih baik puasa dan meraihkan tetamu. Tapi kalau dalam bulan awal pertama Zulhijjah tu mana yang lebih baik? Teruskan puasa
Macam ni. Dia puasa sunat. Puasa sunat tu hukumnya sunat. Kalau buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Okey? Memuliakan tetamu, apa hukumnya? Wajib. Bahkan Nabi kata, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Wajib. Okey? Tetapi kita muliakan tetamu tak mesti kita makan. Okey, jadi kalau kita muliakan tetamu dan kita tak makan dan kita pun tak riak dan dia pun tak ada masalah pun, kita tak makan. Yang penting dia dapat makan makanan yang sedap. Tak apa kalau dia tak kecil hati. Tapi kalau kita puasa juga walaupun ada tetamu menyebabkan dia kecil hati ataupun dia segan, yang afdal buka puasa. Sebab kita buat yang paling lebih utama. Okey, kita sambung. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Tak puasa hari ni, nak puasa besok. Boleh? Tak puasa besok, nak puasa lusa. Boleh? Tak nak puasa langsung. Boleh? Sebab hukumnya sunat je. Tak perlu. Okey. Kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 8? Okey, pengajaran ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Pengajarannya pertama, hidayah adalah hanya milik Allah. Hidayah hanya adalah milik Allah. Sesiapa yang mencari hidayat selain daripada Allah, maka dia tidak akan menjumpai hidayat. Yang kedua, Allah akan memberi hidayat kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya yang benar-benar ikhlas dan bersungguh-sungguh mencari hidayat. Yang ketiga, sesiapa yang disesatkan oleh Allah adalah disebabkan dia yang inginkan kesesatan. Yang keempat, perbuatan mensyirikkan Allah adalah penyebab utama semua amalan yang baik terbatal dan sia-sia. Okey, ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Pengajarannya, manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah manusia yang diberi kitab
dan hidayat. Walaupun hidup mereka miskin dan melarat. Yang kedua, sesiapa yang kufur kepada Allah, ia sedikit pun tidak mengurangkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Bahkan yang pasti rugi ialah mereka yang kufur kepada Allah. Yang ketiga, Allah akan menggantikan mereka-mereka yang kufur kepadanya dengan mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Sekali lagi Ustaz, Allah akan menggantikan mereka yang Kufur kepadanya dengan mereka yang beriman kepada Allah. maksudnya Maksud macam ayat yang minggu lepas lah. Mana orang Mekah kufur, Allah ganti dengan siapa? Orang Ansar di Madinah. Siapa yang tak nak datang kelas, Allah ganti dengan orang lain. Macam itulah. Jangan pula dia kata, pada muka ustaz aku tak pergi kelas. tahu Ustaz. Okey. Yang terakhir, sesiapa yang kufur kepada Allah, sebenarnya dia sendiri telah mencelakakan dirinya sendiri. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Okey, ayat 90 ni kaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dia cerita tentang kelebihan Nabi Ibrahim AS. Termasuklah kelebihan Nabi Ibrahim ialah Allah menjadikan kebanyakan para Nabi daripada zuriat Ibrahim, kan? Jadi ayat hari ini Allah nak simpulkan kenapa Nabi Ibrahim dan semua para Nabi yang disebut sebelum ni, lebih kurang 18 orang, kenapa mereka menjadi orang yang mulia? Kenapa? Jawapannya ayat hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika itulah allazina, orang-orang yang hadallah, Allah telah memberi petunjuk. Ulaika ni siapa? Itulah orang-orang yang, siapa orang-orang tu? Semua para Nabi yang disebut sebelum ni, 18 semua, kan? Yang tak disebut, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Idris, ada 7 orang lagi, semua 25, kan?
yang tak disebut ayat sebelum ni, tapi disebut dalam ayat yang lain. Jadi Allah kata mereka tu semua menjadi hebat dan mulia sebab apa? Sebab Allah bagi hidayat pada mereka. Jadi mulianya manusia terletak pada apa? Dapat apa? Dapat hidayat. Dan kalau kita tengok kehidupan kebanyakan para nabi, mulia tak di sisi manusia? Tak. Bahkan kebanyakan para nabi, kebanyakannya gembala kambing. Gembala kambing. Kita kalau gembala kambing, kita anggap apa? Mulia tak? Kerja apa? Kerja gembala kambing. Ya. Kalau orang tanya saya lah, Ustaz saya mengajar, kerja apa? Adalah bela-bela kambing. Bila saya sebut bela kambing, apa persepsi orang pada saya? Kaya. Cakaplah betul. Ha? Kaya. Tak, saya kata bela ada 10 ekor je. Tak, betul. Bila sebut je bela kambing, makan kedudukan dia macam rendah kan. Tapi kebanyakan para nabi bela kambing. Kenapa? Apa hikmah? Nabi bela kambing, Nabi Musa pun pernah. Apa hikmah? Orang paling mulia bela kambing. Kenapa tak bela unta ke? Ha? Kata ulama, dia bela kambing. Kambing ni antara binatang kecil tapi degil. Kalau dia tak nak tu, kita kena tarik kan. Ha. Kalau kita tak sabar, apa jadi pada kambing tu? Hari atau sebulan. Kan? Jadi siapa yang boleh sabar bela kambing, tunggu je, bila tarik dia tak nak bergerak, sabar kan. Ha? Tunggu bagi makan. Itu insya-Allah dia lebih mampu untuk mendidik manusia. Jadi kita semua tak sabar didik anak kan, sebab tak pernah bela kambing. Ha. Ha. Okey. Itulah orang-orang yang Allah telah memberi. Cuma mungkin orang kata, Ustaz, para nabi Allah bagi hidayat. Kami ni tak ada pilihan, kami bukan nabi. Ya. Nabi bukan pilihan. Maknanya setiap orang tak ada pilihan nak jadi nabi. Betul? Sebab nabi adalah pilihan Allah. Betul kan? Tapi kita tak perlu jadi nabi. Kita hanya perlu ikut nabi. Itu kita ada pilihan. Pilihan apa? Nak ikut nabi ke tak nak? Nak jadi nabi tak ada pilihan. Kan? Okey, sebab tu Allah kata apa? Fabi hudahum. Maka dengan petunjuk mereka iqtadi. Apa makna iqtadi? Ha? Ikutlah. Ikutlah. Allah perintah siapa ni? Ini fi'il amar ni. Ikutlah. Ikutnya. Ikutnya. Tak, Allah perintah pada siapa ni? Kalau belajar bahasa Arab. Dia kalau perintah apa dia? Apa dia? Ijlis. Kalau kita perintah pada seorang, ijlis. Kalau perintah pada ramai, kan dia lama belajar bahasa Arab. Seorang ijlis. Kalau nak perintah pada ramai, 10 orang. Ha? Tambah apa? Wa alif. Kan? Ini baru perintah pada ramai. Sekarang iqtadi. Dia iqtadi sebenar. Hi ni, ha ni balik pada hidayat. Ikutlah hidayat para nabi. Faham? Jadi sekarang Allah perintah pada seorang ke ramai? Ha? Kalau ramai mesti ada wa alif. Kan? Sekarang ada tak wa alif? Tak ada. Makna Allah perintah pada siapa? Seorang. Siapa? Nabi Muhammad. Allah kata dengan sebab para nabi dahulu Allah dah bagi hidayah, maka kamu wahai Muhammad ikut panduan nabi-nabi dahulu. Faham tak? Jadi Nabi Muhammad pun kena hidup, kena berpandukan kepada para nabi dahulu. Kita? Ha? Kita? Saya ulang, kalau Nabi Muhammad buat Allah perintah, dalam kerja dakwah kamu kena berpandu kepada para nabi dahulu. Sebab apa? Mereka dapat hidayat daripada Allah. Maka kita kena berpandu siapa? Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dapat hidayat daripada Allah.
Jadi tak masuk akal. Nabi Muhammad ikut panduan para Nabi. Kamu pula ikut panduan guru kamu. Tak masuk akal. Faham tak? Sahabat Nabi pun kena berpandukan pada Nabi. Sahabat guru kamu, guru kamu kena berpandu pada Nabi. Dan kamu pada Nabi lah. Faham tak? Simple aja. Sekarang banyak tak mengaruk, berpandu pada guru dia, pada mimpi, kan? Dan jadi satu budaya yang boleh merosakkan pegangan agama masyarakat. Jadi Allah kata, kamu ikut hidayat siapa? Para Nabi. Kenapa? Sebab Allah dah bagi hidayat pada mereka. Jangan memandai-mandai. Okey? Dan juga perintah pada Nabi sebenarnya perintah juga kepada kita. Kita kena ikut siapa? Nabi Muhammad. Sebab apa? Nabi Muhammad pun ikut para Nabi yang sebelumnya. Okey, cuba. Sebab itulah kalau saya tanya, kenapa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran Allah sebut kisah para Nabi, kisah umat-umat terdahulu. Dan kisah Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran siapa? Nabi? Kenapa banyak sangat? Kisah para Nabi satu. Kisah Nabi Musa saja berulang. Kenapa? Banyak? Ini Allah itu ikut apa dah? Kalau Allah tak sebut kisah para Nabi dalam Quran, macam mana Nabi Muhammad nak ikut? Betul tak? Jadi orang macam kita kena bacalah Quran, kena baca kisah-kisah para Nabi dahulu. Kena fahamlah Al-Quran. Ni Quran tak faham, duk sibuk nak faham, mimpi guru dia. Okey, cuba buka surah Yusuf. Ayat 111. Ayat last sekali kan? Cuba baca. Laqad kana qasasihim ibratun liulil albab. Apa tu? Makana hadisan yuftara walakin tasdiqa allazi baina yadayhi. Okey dah, panjang ayat tu kan? Okey, kita tadabbur yang ni. Laqad, demi, pasti, sesungguhnya. Allah sebut dengan keadaan penegasan. Demi Allah, pasti sesungguhnya. Kana adalah fi qasasihim. Qasas ni jamak plural. Kalau satu kisah, dia jadi bahasa Melayu pun. Kalau satu kisah, kalau banyak qasas. Kenapa qasas? Sebab dalam Quran banyak cerita, bukan satu cerita je. Pasti sesungguhnya dalam kisah mereka itu, kisah para Nabi, ibrah, ada ibrah, pengajaran. Dan Allah sebut ibrah itu dalam bentuk nakirah. Dalam bahasa Arab kalau sebut dalam nakirah apa makna? Umum, apa maksud dia? Macam-macam bentuk pengajaran. Bukan dalam bab cara mengajar, cara berdakwah saja, bagaimana nak menghadapi orang ni, bagaimana nak didik anak, bagaimana nak sabar, semua jenis bentuk pengajaran. Tapi pengajaran ini bukan semua orang dapat ambil daripada Quran. Bukan semua. Allah kata kisah para Nabi, kisah umat dahulu ada pengajaran. Untuk siapa? Liulil albab, untuk orang yang berfikir sahaja. Faham tak? Maknanya kalau dia baca Quran, dia tak tahu apa pengajaran. Dia bukan ulul albab. Ya ulul albab saja. Bila baca je, apa pengajaran ni? Dia pun cek, dia pun belajar. Dia pun dapat pengajaran. Ulul albab. Banyak tak orang baca Quran, khatam berpuluh kali tapi tak tahu apa pengajaran. Dia bukan ulul albab. Okey, kemudian Allah beritahu kenapa kena baca dan kenapa
perlu ambil pengajaran. Sebab makana hadisan yuftara. Kisah mereka ni bukan hadis, bukan cerita yang yuftara. Apa makna yuftara? Bukan cerita direka-reka. Cerita daripada Allah sendiri merakam. Pasti benar. Tapi cerita yang direka-reka, yang dilakon, banyak pula orang ambil pengajaran, betul tak? Mak Kilau, contohlah. 12 juta kan? Berebut. Yang dulu kata tak boleh tengok wayang pun tengok, sebab apa? Sejarah. Yang ni direka tak? Mak Kilau tu direka ke? Tak tahulah, tapi mesti adalah tokok tambah apa semua kan. Sebab dia lakonan. Tapi dalam Quran ni lakonan ke? Tak. Kalau yang tu kamu ambil pengajaran, yang ni 10 kali kamu kena ambil pengajaran. Kalau tak ambil, kamu bukan ulul albab. Kemudian walakin ia adalah tasdiq. Ia membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab dahulu. Boleh faham? Okey. Apa bentuk antara bentuk pengajaran lah? Kisah-kisah para nabi yang disebut dalam Quran kepada Nabi Muhammad. Macam mana tu? Cuba buka surah Hud sebelum surah Yusuf. Ayat 120. Surah Hud sebelum Yusuf. Ayat 120. Apa dah? Wakul Wakullan naqussu alaika min amba'i ar-rusuli ma yusabbitu bi fuadak. Kemudian waja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Okey. Ayat ni Allah terangkan bagaimana kisah-kisah para nabi dahulu menjadi panduan kepada nabi. Macam mana? Allah kata wa kullan. Cuba terjemah. Wa kullan, setiap ataupun semua. Naqussu, kami ceritakan alaika kepada engkau wahai Muhammad min amba, daripada amba. Amba ni jamak plural. Kalau satu naba. Amma yatasaalun anin naba'il. Kalau naba satu berita, kalau amba berita-berita. Semua kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad daripada cerita-cerita Rasul. Untuk apa? Tak ada wow kan? Bukan wow kan? Ma. Semua kisah-kisah para nabi itu kami cerita pada engkau untuk apa? Tujuannya manusabbitu, apa yang kami nusabbit, apa dia? Teguhkan, mantapkan, yakinkan engkau. Fuadaka, hati. Sebab cuba bayangkan Nabi buat kerja dakwah kan, sorang-sorang hari pertama, dan nak bawa benda yang bercanggah dengan amalan masyarakat, dan akan ditentang oleh keluarga dia sendiri, pakcik kan. Kalau Nabi tak ada panduan-panduan para Nabi dahulu, apa jadi? Orang maki 40 tahun orang kata Nabi ni baik, amanah. Tiba-tiba cerita je pasal akhirat, gila, tu kasih. Kan?
Lepas tu sahabat pula kena seksa. Ada sahabat kena bunuh. Kalau Nabi tak ada panduan kisah para Nabi dahulu, apa jadi pada Nabi? Ni nusabbitu, kami nak teguhkan hati kamu. Maknanya bila Nabi baca kisah Nabi Nuh, ya Allah, Nabi Nuh 950 tahun sabar, aku baru setahun. Nampak tak? Dan ada satu masa lepas peperangan Hunain, lepas Nabi buka ketua Mekah, berlaku peperangan Hunain. Bila berlaku peperangan Hunain, menang, banyak harta rampasan. Dan Nabi banyak bagi harta rampasan kepada siapa? Orang Mekah. Ada yang Nabi bagi pada bekas pembesar Mekah 100 ekor unta seorang. Nabi bagi pada orang Mekah. Sedangkan orang Mekah tu baru je masuk Islam. Yang bersama Nabi datang daripada Madinah untuk buka kota Mekah sehingga berjaya. Kebanyakan mereka dah lama bersama Nabi, orang Ansar ataupun orang Muhajirin. Tapi yang paling terasa orang Ansar. Nabi tak bagi apa-apa. Sehingga orang Ansar berkata, Nabi tak adil. Tengok, Nabi tak adil. Dan Nabi bagi bukan kerana Allah. Hadis sahih. Cuba bayangkan. Ini bila dia kata pada Nabi, awal dakwahkah dia di hujung-hujung dakwah? Tahun 8 Hijrah ni. 8 Hijrah. Setelah Nabi didik mereka, mereka dah menjadi orang beriman. Banyak Allah puji. Tiba-tiba dia kata pada Nabi, cuba bayang kalau kita duduk tempat Nabi. Bayang. Saya dah mengajar pelajar lama kan, dah percaya pada saya. Lepas 5 tahun, ustaz penipu. Macam mana perasaan saya? Ustaz tak boleh percaya. Macam mana perasaan saya? Agak-agak saya datang lagi tak minggu depan? Tak datang dah. Saya akan tukar nombor telefon. Tapi apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Bila Nabi diberitahu oleh sahabat yang dengar cerita tu, Nabi kata, faqad uziya Musa aksar min haza. Musa telah disakiti lebih banyak daripada ini. Fasabara, Nabi Musa sabar. Aku kena sabar. Faham tak? Apa yang meneguhkan Nabi? Cerita. Faham tak? Kita banyak masalah kan dalam kehidupan. Banyak masalah dan kita tak sabar. Sebab apa? Tak ada panduan. Betul tak? Habis-habis tanya siapa? Pakar psikologi. Lepas tu cerita pasal anak pula kan. Pakar psikologi dia kata apa? Anak kamu ada makwah tak? Tak ada. Itulah masalah. Kena cari makwah. Kan? Betul tak? Kadang-kadang kita tanya orang yang dia pun jahil Al-Quran. Dia pun jahil kisah-kisah para Nabi. Nampak tak? Jadi kisah para Nabi sangat penting untuk apa? Untuk meneguhkan hati Nabi. Waja'aka, dan datang kepada engkau fi hadzal haq. Dalam kebenaran ini, apa dia datang? Mau'izah, peringatan. Wa zikra, dan pengajaran. Tapi untuk siapa? Orang beriman. Yang jenis ambil ibrah, yang jenis ambil tazkirah ni daripada Quran hanya orang beriman dan ulul albab saja. Yang jenis baca saja, nak khatam je, nak pahala, bukan ulul albab. Dia adalah Ahmad Albab. Okey. Tengok dia kata apa? Qul. Katakanlah, wahai Muhammad, bagi tahu. Ini pun banyak Allah nak rawat penyakit ni. Penyakit siapa ni? Katakanlah, wahai Muhammad, bagi tahu, la as'alukum. Aku tidak as'alukum meminta kamu alaihi ke atasnya. Atasnya ni balik pada apa? Nya ni balik pada apa? Sebab itulah syarat utama nak tadabbur ialah bahasa Arab. Kalau kita tahu bahasa Arab, nya pun tak tahu balik ke mana, macam mana nak tadabbur? Balik pada apa? Kuat sikit. Huda? Betul. Suspend, takut salah kan? Dengar, aku tidak minta pada kamu. Allah suruh Nabi bagi tahu pada umat dia.
Bagi tahu apa dia? Wahai para sahabat, wahai semua musyrikin, aku tidak minta pada kamu ajra. Ajra apa dia? Upah. Dalam apa ni? Alaihi. Dalam nak bagi hidayat pada kamu, aku tak ambil upah. Faham tak? Allah suruh Nabi isytiharkan. Kenapa? Kenapa tak boleh ambil upah? Sebab in huwa, tidaklah pengajaran itu ataupun hidayah itu melainkan zikra. Zikra hanya peringatan lil alamin, untuk seluruh alam. Faham tak? Jadi hidayah Allah untuk siapa? Bukan untuk orang di masjid saja kan? Jadi betul tak kalau kita mengajar agama di masjid saja? Tak betul, sebab alamin duduk kat mana? Yang paling ramai alamin duduk kat mana? Luar masjid. Sebab itulah Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah. Di masjid ke di mana? Mana ada masjid-masjid tu kan? Betul. Tapi dakwah berkembang tak? Sampai tak pada semua orang Mekah? Sebab dakwah ialah lil alamin. Okey? Jadi sekarang faham tak? Kenapa Allah suruh Nabi isytihar? Bila kamu nak mengajar orang pada hidayah, bagi tahu mereka, aku tak ambil upah. Kenapa? Sebab yang aku nak sampaikan peringatan. Saya bagi contoh analogi. Orang berjalan kan, ada parit kat depan. Kemudian dia pesan pada saya, sebab dia mata rabun kan, kalau ada lubang ke parit ke, tolong ingatkan saya. Saya berkata, bagi upah. Patut tak? Patut ke tak? Tak patut. Ataupun ada orang jatuh longkang, kita pun syarat, saya boleh bantu awak, tapi awak kena bayar upah. Patut tak? Patut ke tak? Itu nak jatuh longkang. Ini orang jahil agama, tak solat. Tiba-tiba kita bagi tahu dia, kalau nak belajar, bayar. Patut ke tak? 10 kali tak patut. Boleh faham tak? Orang nak bayar itu masalah lain, tapi jangan tetapkan harga. Bila kita tetapkan harga, seolah kita bagi syarat, kalau kamu nak masuk juga, kena bayar kat aku. Seolah macam tu. Boleh faham tak? Akhirnya, kalau letakkan bayaran, agak-agak apa akan berlaku? Kalau letak bayaran, nak belajar tu kena bayar, nak belajar ni kena jual, agak-agak apa berlaku? Dakwah bukan untuk lil alamin. Untuk siapa? Untuk orang yang ada fulus. Betul? Untuk orang kaya, untuk orang bandar, orang miskin. Betul tak? Jadi sangat-sangat salah bila kita berdakwah, kita tetapkan bayaran. Apatah lagi beribu-ribu. Dan antara alasan dia kata apa? Ini alasan yang bagi saya alasan bodoh lah. Dia kata kalau menyanyi, jemput penyanyi bayar 5,000. Ini agama kena bayar lagi mahal. Betul tak perbandingan tu? Kamu mana mungkin kamu banding nak ajak orang pada agama, pada syurga, dengan ajak orang kepada kesesatan? Macam mana kamu boleh buat perbandingan? Macam contoh, saya buat perbandingan. Mana lebih cantik? BM ataupun kereta kancil? Boleh tak saya buat perbandingan? Kalau nak buat perbandingan yang dekat-dekat lah, BM dengan Audi. Betul? Betul tak? Ataupun BM dengan Mas. Mana lebih cantik? Mana lebih mewah? BM ke kancil? Logik ke tak? Kalau ni mengajak orang kepada agama Allah, ini menyanyi. Kalau menyanyi kena bayar 5,000, yang ni kena bayar 10,000. Satu perbandingan yang tak masuk akal. Sebenarnya bila kita berdakwah ajak orang pada agama Allah, tidak ada perbandingan. Ahsanu qaulan. Kalau dibayar, makna kita merendahkan dakwah itu sendiri. Betul tak? Nilai dakwah nak mengajak orang, nak selamat daripada api neraka, bayarannya 5,000. Itu je nilai dakwah. Tak.
Sebab tu Allah kata jangan ambil upah. Boleh faham? Sebab tu cuba buka surah ni. Surah Al-Qalam ayat 46. Surah Al-Qalam ayat 46. Apa dia? Ha? Bukan dah. $46. Betul ke? Betul. Betul. Tas'aluhum ajra fahum min maghramin musqalun. Okey, ayat ni pendek je. Cuba baca terjemahan, boleh faham tak? Cuba baca terjemahan dia. Boleh faham? Apa maksud dia? Atau engkau Muhammad SAW meminta bayaran daripada mereka sehingga mereka dibebankan dengan hutang. Itu bukan maksud, itu baca terjemahan. Saya nak maksud. Maknanya Ustaz tak boleh minta bayaran, dia orang tak mampu. Kalau tak mampu tak dapat lah ilmu. Maghramin apa dia maghramin? Apa dia? Beban musqalun. Musqalun daripada thiqal. Kan? Thiqal berat. Mana Allah nak beritahu apa? Adakah kamu wahai Muhammad minta pada mereka upah bila nak berdakwah sehingga faham, maka mereka daripada bebanan hutang tu, bayaran tu musqalun, mereka rasa berat nak dengar ceramah kau. Kenapa Allah tanya Nabi? Nabi ada minta ke? Allah tahu tak Nabi tak minta? Kenapa tanya? Apa dia? Untuk orang lain, untuk pengajaran ni, untuk beritahu. Nak beritahu siapa? Untuk orang lain. Bukan untuk Nabi lah, untuk beritahu kepada kalau kita nak mengajar. Nak beritahu mana? Ustaz-ustaz yang suka ni letakkan bayaran. Nak menyedia siapa? Nak menyedia orang musyrikin. Sebab apa? Sebenarnya Allah nak bagi tahu teruknya orang musyrikin. Muhammad tak minta bayaran, free pun tak nak lagi. Satu, ajak benda kepada kebaikan. Pernah tak Nabi ajak mereka buat benda jahat? Ajak benda baik, sembah Allah, jadi ahli syurga, dan free, itu pun tak nak. Menunjukkan apa? Orang yang tak nak terima hidayah itu memang dah teruk sangat. Sebaliknya, yang maksiat pula kena bayar pula. Betul tak? Tengok wayang, kena bayar tak? Tak kira lah mak kilau ke apa, kena bayar tak? Datang kelas tadabbur, free tak? Tapi ada tak kutipan 1 juta kelas tadabbur? Ada. Pelik tak? Yang maksiat kena bayar. Dia tak rasa pun terbeban. Tapi bila kelas agama berbayar, dia rasa terbeban. Sebab tu jangan letak bayaran. Kadang-kadang ramai tak nak ikut kelas ni sebab apa? Punca kita letakkan bayaran. Ni Allah kata jangan letak bayaran, sehingga mereka menjadi alasan untuk tak nak datang. Betul tak? Dan confirm kalau orang miskin tak akan datang pun. Mereka nak makan pun tak cukup. Macam mana nak bayar yuran kelas? Okey? Dan ada juga alasan, persoalan. Ada orang beralasan. Dia kata ustaz penceramah pendakwah ni kena ada duit, kena kaya, kena tunjuk image yang standard lah, ada kelas lah kan.
Kalau nampak kancil je orang tak tertarik. Kan? Naik motor Honda Cut 70 kan. Siapa? Betul tak? Hujah tu digunakan. Tapi betul ke tak? Tak. Sekarang ramai tak penceramah, pendakwah hidup bebas, mewah. Kereta emas, rumah banglo. Ada tak berapa ramai masyarakat yang terima Islam? Berapa ramai yang berubah? Betul? Dan dulu Nabi miskin, betul tak? Rumah Nabi teruk, masjid Nabi pun, tapi ramai tak ikut Nabi. Sebab apa? Nabi tak ada banglo. Sebab akhlak Nabi. Orang tertarik Islam bukan sebab kereta penceramah tu. Kadang-kadang kereta mewah, akhlak. Tak pernah jumpa penceramah pergi ziarah. Jarang kita jumpa kan penceramah, lepas ceramah masuk kampung cari orang miskin. Duduk orang miskin bersembang kan. Jarang kita jumpa kan. Yang ada bila pergi masjid habis mengajar balik. Jadi orang tertarik bukan kehebatan penceramah, tapi akhlak penceramah. Okey. Saya ada cerita. Ada seorang ni, dia bukan ustaz, tapi akhlak dia Masya Allah. Dengan akhlak dia, semua tak kenal ni. Saya pun tak kenal. Setelah dia mati baru saya tahu. Dia bukan ustaz. Dia duduk satu negeri di Malaysia. Dia meninggal dah. Baru raya lepas. Tapi akhlak dia pergi jumpa orang muda, pergi ziarah orang muda, duduk bersama orang muda. Orang muda isap rokok pun dia tak tegur. Dia tak tegur lagi. Kalau makan bersama pun, dia makan bersama orang muda. Dia basuh pinggan. Akhirnya menyebabkan orang muda suka pada dia. Satu Malaysia cari dia. Sekarang orang yang dia didik beribu orang. Saya dah jumpa kat Johor, jumpa kat Perlis. Akhlak dia Masya Allah. Dia layan kita macam kita ni YB. Betul? Dia hormat kita. Makan, berdiri tu. Kita tengah makan, dia berdiri. Nak bagi makanan, nasi tambah, nak hidang air, tunggu je. Dia bukan latar belakang agama. Yang mendidik dia pun bukan latar belakang agama. Tapi kenapa orang muda ni macam-macam latar belakang, macam-macam lah, ambil dadah, yang banyak rosak akhlak. Tapi dengan sebab pendidik ni, walaupun bukan ustaz, akhlaknya sangat hebat. Dia boleh menyentuh hati-hati orang muda ni yang dah rosak akhlaknya jadi baik. Kita jumpa terkejut. Pergi majlis dia, selipar tersusun rapi je. Pergi Mahat Tafiz, selipar lintang pukang. Pergi kelas agama, kan? Pergi masjid, selipar lintang pukang. Siapa yang susul tu? Bekas penagih dadah. Macam-macam hal. Hebat dia ni. Tapi tak sempat jumpa dia meninggal. Nampak tak? Akhlak. Ini dia panggil wira tak didendang. Orang tak tahu dia, orang tak pernah dengar dia. Dalam YouTube pun tak ada. Tapi pergi Johor, jumpa anak murid dia. Pergi Perlis, jumpa anak murid dia. Beratus, beribu. Akhlak dia Masya Allah. Azhar tu. Anak murid maksud dia mengajar? Tak, dia tak mengajar macam saya. Dia bukan ustaz. Dia pergi jumpa bersembang kan. Boleh kata hampir setiap bulan dia pergi jumpa orang yang dia didik ni. Dia duduk, dia bagi tafsiran ringkas, santai je. Duduk bersama anak muda, makan bersama. Kalau basuh pinggan, dia juga basuh kan. Ada seorang anak murid dia bagi tahu semalam, dia kata dia kata kalau kamu basuh tangan, kamu cuci tangan je. Tapi kalau kamu basuh pinggan sekali, pinggan cuci, tangan pun cuci, dan kamu dapat buat kebaikan untuk kamu dan dapat buat kebaikan pada orang dengan basuh pinggan. Faham? Tengok teori dia. Dan ramai orang terkenal pada dia sebab apa yang dia cakap semua dia buat. Dia masuk bersama, duduk bersama orang muda. Tapi kalau duduk mengajar dalam masjid je, jumpa tak orang muda macam ni? Tak. Tak adalah lil alamin. Latar belakang dia. Saya tak sempat berkenalan. Saya tak sempat bertanya detail. Tapi saya banyak jumpa hasil didikan dia. Kadang-kadang latar belakang hebat, tapi tengok mana produk kamu. Betul tak? Latar belakang hebat, latar belakang pengajiannya, PhD-nya master, tapi mana anak murid kamu yang berakhlak mulia? Produk tak ada. Betul kan? Yang ni saya tak kenal, saya tak pernah jumpa. Latar belakang pun saya tak tahu. Tapi tengok produk dia, hebat. Okey, ini antara sebab ni. Kadang-kadang sebab kita kena kebayaran, ramai yang rosak tak nak belajar agama. Okey.
Cukuplah setakat tu. Ha? Ayat ni pun panjang ni. Dia banyak buat street dakwah. Lebih kurang. Tapi orang lain buat studi dakwah juga, kecoh satu Malaysia. Tapi saya tak jumpa pelajar dia. Dia ni, dia buat. Saya tak pernah dengar, sampai dia mati, saya jumpa pelajar dia merata tempat. Bila saya pergi je, semua datang. Saya pergi Perlis, daripada Penang, daripada Langkawi, daripada Perak, 3 jam naik kereta, daripada Kelantan. Mana ada? Cinta daripada guru dia sampai tahap tu. Dan kenapa dia datang kelas saya? Sebab guru dia yang meninggal ni pesan, wasiat, kamu kena ikut kelas tadabbur Ustaz Muin. Sebab tu saya pergi ke mana-mana, anak murid dia datang. Jadi dia didik, dia pas pada saya. Sebab dia sendiri pun ikut kelas tadabbur. Dah beberapa tahun lah. Tapi Allah takdirkan tak sempat jumpa. Maknanya dia praktikan apa yang dia belajar. Ya, ya. Oh, secara in person Ustaz sendiri tak pernah jumpa dengan dia. Dia mati sebelum saya kenal dia. Oh. Saya jumpa student dia, dia dah mati dah. Umur dia muda lagi, 52, 54 ke? 54. Dia tak ada kuliah maghrib, tak ada kuliah duha, tapi produk dia Masya Allah. Ustaz, jadi Ustaz kita jangan letakkan bayaran untuk berdakwah. Tapi dakwah pun, yelah macam Ustaz kena pergi Sabah, pergi travel ke Kelantan. Jadi macam mana kita nak macam mana kita nak bagi fund untuk berdakwah? Is it by infak, sedekah dari cara tu tanpa a certain amount ni? Tak, maksud dia nak bantu dakwah kita. Ambil nombor akaun je lah. Tak, in general lah, macam orang-orang lain pun. Tak, saya nak bagi tahu lah. Saya tak ada buat Al-Quran. Saya yakin. Allah kata, in tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu betul-betul ikhlas membantu agama Allah, Allah akan tolong. Bukan orang. Beza tak orang tolong dengan Allah tolong? Sebab tu saya tak pernah minta. Ada tak pernah saya minta dana? Tak ada. Ada tak dalam Facebook kita minta lancar dana buat apa-apa? Tak ada. Sebab apa? Allah yang bantu, bukan orang. Allah gerakkan hati-hati pelajar yang belajar agama, yang faham Quran ni, infak aja. Setiap bulan dia masuk. Jadi jangan minta. Bila kita minta, itulah merendahkan nilai image dakwah kita bila bergantung pada orang. Okey. Ada setengah berpendapat begini. Saya nak tahu dari sudut pemikiran Ustaz. Dia kata saya meletakkan harga pada kos, masa, minyak and etc. bukan pada nilai agama tu. Jadi dia ada satu bayaran sekian-sekian pada harga yang sekian-sekian. Adakah dibenarkan untuk begitu? Tak. Dia sebenarnya, Allah janji apa ni kalau kita buat kerja dakwah? Apa yang Allah janji? Nabi kata, kalau kamu dapat memberi petunjuk pada seseorang panduan sehingga dia beriman, Allah kata lebih baik daripada, Nabi kata lebih baik daripada terbit matahari. Besar tak nikmat terbit matahari? Nak tahu besar tak besar? Cuba bangun pukul 7 matahari tak terbit. Pukul 10 matahari tak terbit. Besar tak musibah kalau matahari tak terbit? Mana nikmat terbit matahari sangat besar, tapi kita dapat nikmat itu lebih baik pada itu. Dengan cara apa? Kita berdakwah sehingga orang itu beriman. Besar tak ganjaran tu? Jadi kenapa kita masih bergantung pada manusia? Tak payah sebutlah minyak kereta. Allah pencipta langit dan bumi. Takkanlah kamu tak ada duit nak bayar minyak kereta kan? Allah akan bagi je. Nabi pergi Taif. Nabi pergi Taif kan? Ada siapa-siapa bayar? Nabi pergi berhijrah ke Madinah sahabat. Ada jaminan tak? Dah ada siap rumah kat sana, ada allowance, ada tak? Tak ada. Tapi boleh hidup tak? Allah yang bantu. Hajar duduk tengah padang pasir kan? Ada Ibrahim tinggal duit kat situ? Tak ada. Tapi Allah jaga boleh. Nak sampai tahap yakin tu memang sukar.
Okey. Kita belajar apa ni? Kitab Riyadhus Shalihin sikit. Kita hadis ke berapa? Okey, hadis yang ke-7. Dalam buku saya hadis ke-8 Okey. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Musa, betul? Okey, an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu zalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala liyakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang berperang syaja'ah. Dia berperang kerana nak tunjuk dia berani. Kan orang berani ni kadang-kadang dia nak tunjuk dia hebat, kena ada berlaku peperangan kan. Kalau tak ada peperangan macam mana nak tunjuk? Jadi apa hukum dia? Ataupun wa yuqatilu hamiyah, ataupun dia berperang kerana hamiyah. Apa makna hamiyah? Fanatik pada apa? Pada negara. Mana berperang kerana pertahankan negara ataupun pertahankan bangsa, bukan kerana Allah. Apa hukum dia? Yang ketiga sahabat tanya wa yuqatilu riya'an, ataupun dia berperang kerana riya', nak menunjukkan. Jadi sahabat tanya tiga-tiga ni yang mana berperang pada jalan Allah? Dengan jawapan Nabi, ayu zalika fi sabilillah. Nabi kata man qatala, siapa yang berperang litakuna, supaya kalimah Allah hiyal ulya, paling tinggi. Mana dia berperang betul-betul nak menegakkan agama Allah, maka dialah fi sabilillah. Dia pada sahabat tanya tiga kan. Satu berperang kerana berani, yang kedua kerana fanatik asabiyah, yang ketiga riya. Tiga-tiga Nabi tak jawab. Nabi jawab apa? Siapa yang berperang nak tegak tinggikan agama Allah, maka dialah fi. Di sini kita boleh belajar satu teknik menjawab soalan. Soalan sahabat tiga, Nabi tak jawab langsung. Faham tak? Kenapa Nabi tak jawab? Tak, kalau Nabi jawab, okey, siapa yang berperang kerana nak tunjuk berani, dia bukan fi sabilillah. Satu, jawab satu lagi. Siapa berperang kerana asabiyah, fanatik, bukan fi sabilillah. Baru dua, ada satu lagi soalan. Kan? Siapa berperang kerana riya', fi sabilillah. Lepas tu ada orang lagi tanya, kalau berperang kerana pertahankan keluarga dia, akhirnya tak habis soalan. Faham tak? Nabi dengan jawab dengan satu soalan merangkumi semua. Sahabat takkan tanya dah. Kalau betul-betul berperang kerana nak tegakkan agama Allah, itu sahaja fi sabilillah. Mana selain daripada itu? Tak pakai. Kan? Berperang kerana pertahankan negara, bukan fi sabilillah. Berperang kerana pertahankan bangsa Arab, bukan fi sabilillah. Habis kalau dia mati apa? Bukan mati syahid lah. Dan tak mati syahid bukan bermakna mati katak, bukan. Cuma tak mati syahid je lah. Okey. Tapi kalau ada orang serang dia, orang rompak rumah dia, dia pun pertahankan diri dia, mati syahid tak?
Dia pertahankan diri dia dan dia pun dibunuh. Mati syahid tak? Ha? Dia pertahankan diri dia, tapi akhirnya dia dibunuh. Ya, mati syahid. Nabi kata siapa mati pertahankan keluarga dia, pertahankan harta dia, dia mati syahid. Cuma syahid itu tak sama dengan syahid berperang pada jalan Allah. Tapi mempertahankan negara tidak mati syahid ya? Bukan mati syahid, mati biasalah. Bukan mati syahid, mati biasalah. Tak, dia niat kena mempertahankan untuk meninggikan agama Allah. Mana mungkin negara pun tak laksana Islam. Okey, clear kan? Kecuali negara tu mengamalkan Islam, dia pun jadi tentera, pertahankan negara yang mengamalkan Islam. Fisabilillah. Fisabilillah. Palestin kalau itulah maksudnya, fisabilillah. Okey. Ini menunjukkan apa? Pentingnya apa? Niat. Kita masih dalam tajuk pertama, niat. Ada satu hadis, kita pernah dengar tak? Cinta negara adalah sebahagian daripada iman. Kadang-kadang orang buat alasan, kita pertahankan negara sebab itu tanda kita beriman. Dia pun baca hadis, hubbul watan minal iman. Cinta kepada negara adalah sebahagian daripada iman. Itu adalah hadis palsu. Itu adalah hadis palsu. Dia kalau berperang pertahankan negara, orang kafir berperang tak untuk pertahankan negara dia? Sama je, tak ada beza. Kalau pertahankan kaum, bangsa, orang kafir berperang tak untuk pertahankan? Ya, sama, tak ada beza. Yang membeza kita dengan orang kafir beda. Kita berperang untuk meninggikan agama Allah. Dengar satu hadis. Siapa yang katalah dia diceroboh. Satu hadis Nabi ditanya oleh seorang, dia kata, kalau ada orang nak rampas harta saya, atini malak, beri harta engkau. Maka Nabi kata pada lelaki ni, la tu'tihi, jangan bagi. Okey, lelaki ni tanya lagi, ara'aita in qatalani, macam mana ya Rasulullah kalau aku tak bagi tapi dia serang aku? Nabi kata, lawan dia. Maka lelaki ni tanya lagi, ara'aita in qatalani, macam mana pula kalau dia bunuh aku? Nabi kata, fa anta syahid, engkau mati syahid. Dia tanya lagi lelaki ni, sahabat ni dia tanya sampai jelas, ara'aita in qataltuhu, macam mana pula dia nak hartaku, aku tak bagi, dia lawan, aku pula bunuh dia. Kalau dia bunuh aku mati syahid. Kalau aku pula bunuh dia, macam mana? Nabi kata, dia dalam neraka. Faham tak? Oh, tapi Orang yang membunuh tak, sebab apa? Dia mempertahankan hak dia. Yang kena bunuh tu masuk neraka sebab dia melampau. Boleh faham? Itulah Islam. itu pakai teknikal kalah yang bunuh. Ya. Saya pernah tengok satu wawancara dengan polis Malaysia lah. Bila pisau tu bertukar tangan kepada individu berlainan, itu boleh ada suspicious untuk dia sebenarnya ada niat membunuh juga. Contohnya, Okey. Yang kita nak sebut ada hadis yang coming soon. oh, okey. Saya baca hadis ni ya. Kalau sama, okey ya. Kalau tak sama, kita tanya soalan. Okey, hadis seterusnya. Hadis yang ke-8 kan? An Abi Bakrah Nuqai' bin Al-Haris Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala izal taqa al-muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadza al-qatil fama balu al-maqtul? Qal innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis
Muttafaqun alaih. Saya baca teks Arab. Kat situ tak ada kan? Sama tak dengan Melayu? Sama tak maksud dia? Oh, mana faham lah bahasa Arab? Oh, terror. Ha? Ha? Okey, saya terjemah. Yang saya terjemah cuba tengok sama tak. Daripada Abi Bakrah Nufai' bin Al-Harith As-Saqafi radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, apabila dua orang Islam bertembung dengan kedua-dua pedangnya, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dalam neraka. Sahabat pun tanya, qultu ya Rasulullah, Abi Bakrah yang bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh dalam neraka, okeylah kita faham sejak dia pembunuh, memang patut masuk neraka. Fama balul maqtul, kenapa yang dibunuh pun masuk neraka? Kesian dia, dah lah kena bunuh, masuk neraka pula. Nabi jawab apa? Yang kena bunuh sebenar bersungguh-sungguh nak bunuh kawan dia, tapi tak sempat kat dia. Dia kalah. Betul sama? Tak. Oh, tak sama. Yang saya tengok tu, pegawai polis saya tak ingat apa DSP ke apa ke. Dia cerita teknikal. Maknanya kalau dalam court, contohnya kalau saya ceroboh rumah ustaz, kan, saya bawa satu parang, saya bukan niat nak bunuh mula-mula, tapi berlaku pergelutan, parang tu sama dekat tangan ustaz pun bukan niat nak bunuh saya, tapi sama bila berlaku tu saya mati, dibunuh. Okay? Teknikal dalam mahkamah boleh mensabitkan ustaz membunuh saya dalam rumah ustaz, bukan mempertahankan diri. Jadi saya tertarik dengan hadis yang ustaz bacakan tadi berkenaan dengan Rasulullah cakap, sekiranya ustaz bunuh saya akan masuk ke neraka. Yang sebelum ni ustaz ada sebut kan? Betul tak? Rasulullah cakap, maknanya saya akan masuk ke neraka kalau dia tu menceroboh. Ya, betul. Okey. Itu yang tidak dipakai dalam mahkamah sivil. Ya betul. Itu tidak dipakai. Nama lagi mahkamah sivil, bukan mahkamah syariah. Betul. Information tu sebab saya sama ni kita dengar tentang technical form. Kan? Maknanya kita boleh mencari kesalahan, kita boleh mempertahankan diri dengan menggunakan technical issue. Betul. Bukan tentang perbuatan itu. Dia Islam tu adil. Sebab tu Islam bagi hak pada yang berhak, kan? Walaupun dia membunuh, tapi yang membunuh selamat, tak ada hukuman sebab dia pertahankan hak dia, kan? Macam ada satu berita saya baca, seorang pencuri, ini dekat Amerika lah, seorang pencuri pergi mencuri dekat rumah orang tu. Saya pergi mencuri dekat rumah ustaz, somehow saya jatuh naik tangga, kaki saya patah. Saya boleh saman ustaz, kenapa desain tangga tu macam tu? Nampak kebodohan manusia. Yelah. Okey, kalau tahu bodoh tak apa. Okey. Jadi Nabi kata antara yang dua orang, syarat dia apa dah? Dua orang Islam, dua-dua ada pedang. Syarat tu. Kalau seorang ada pedang, lain hukum dia. Bila dua-dua ada pedang, mana apa tu? Dua-dua saling ada niat nak membunuh antara satu sama lain, cuma tak sempat pada kawan tu, kan? Makna penulis ni letak hadis ni dalam bab niat. Sebab apa dia masuk neraka? Sebab niat tu. Dia tak membunuh, kan? Dia tak membunuh sebab niat tu. Innamal a'malu binniat. Macam tak, kalau daripada awal lagi dua-dua ada pedang, memang ada niat nak membunuh lah tu. Kalau pertahankan diri, asalnya tuan rumah tak ada pedang, kan? Mungkin dia baru ambil lepas tu. Tapi kalau dalam keadaan memang dia nak attack orang tu memang ada senjata dekat dia, dia gunakan senjata dia untuk mempertahankan diri. Kalau dia attack kan, mana kawan tu bukan nak membunuh, mungkin dia ada senjata tapi dia tidak niat membunuh. Tak, maksudnya katalah saya ada senjata, memang saya polis lah kata, saya ada senjata, ustaz polis, ustaz ada senjata. Tapi ustaz ada marah dengan saya, jadi ustaz bunuh saya. Tapi sebelum tu saya dapat, saya mempertahankan diri saya lah, tapi saya sebenarnya tak ada niat nak bunuh ustaz. Okey, itu tak apa. Ni. Itu pertahankan diri. Macam contoh Kak Rugi beritahu lah, maknanya dalam keadaan yang panik,
Katalah saya berlari pergi ke dapur, ambil pisau kat dapur. Bukan pada niat asal saya nak pergi bunuh dia. Tapi daripada kau bunuh aku defense lah kan. Defend lah tu. Defend lain. Okey? Okey. Cukup lah. Itu yang ada senjata. Kalau tak ada senjata, tapi kita tumpuk pasal yelah orang tu kita. Kita pun marah, tumpuk dia. Bukan niat nak bunuh, tahu-tahu mana Tak, okey. Kenapa kita bunuh dia? Sebab pertahankan diri. Tak, kalau dia tak menceroboh, kita tumbuk dia, kita berdosa lah. Sebab kita pukul orang yang tak bersalah. Macam pernah Nabi Musa kan, Nabi Musa pernah tumbuk kan. Tapi Nabi Musa bukannya nak membunuh kan, tapi mati. Okey. Okey, cukup apa? Berapa 40? Jadi lambat awak. Tu. Oh, nak baca hadis lagi? Oh, satu lagi. Oh, bagus lah. Biasa pelajar minta berhenti awal. Okey, hadis ni panjang ni. Hadis ni panjang. Tangguh minggu depan . Okey, ada soalan lain? Soalan lain? Ada? Tak. Sunnah Nabi bermula bila Nabi dilantik sebagai Nabi. Sebelum tu dia bukan Nabi, bukan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi dikira sebelum tu, kita kena pergi ke gua. Kan? Pergi bulan Ramadan pergi bertapa kat gua. Kan sunnah Nabi. Pergi waktu okey. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Dan hari Isnin ni tak ada kelas sebab Seriaki ada hal. Mungkin saya ada hal. Dan saya nasihatkan supaya 10 awal Zulhijjah ni jangan buang masa. Penukar dengan zikir, baca Quran kan. Zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi 10 awal Zulhijjah berbeza dengan zikir pagi selain pada 10 awal Zulhijjah. Baca Quran 10 awal Zulhijjah berbeza pahalanya dengan baca Quran di awal yang lain. Jangan cancel kelas. Bila ada kelas jangan tak datang. Zikir petang dia mula lepas asar. Yang terbaik habis sebelum maghrib. Tapi kalau kita disibuklah dengan urusan, boleh ada pendapat kata boleh kita sambung lepas maghrib. Tapi orang macam kita tak patutlah. Sebab tak ada sibuk lupa. So maknanya malam boleh lah. Dia zikir ni macam makanan. Kalau makanan tu makanan fizikal kan, zikir makanan rohani. Dia sepatut kita tak lupa. Okey, apa dia? Ustaz, kalau Jumaat kita pentingkan selawat ataupun zikir sebab kita tak masuk macam mana, kita utamakan selawat ataupun zikir baca utama? Tak, dia sebenarnya Nabi kata perbanyakkan selawat kepadaku khususnya hari Jumaat. Yang lain tu macam biasalah. Yang lain tu macam biasa. Bahkan zikir yang terbaik apa dia? Zikir yang terbaik tak baca Quran. Zikir terbaik baca Quran. Satu huruf 10 pahala. Jadi selawat bagus, perbanyakkan selawat hari Jumaat bagus. Tapi zikir Quran lagi bagus sebab satu huruf 10 pahala. Kan kadang-kadang orang bila dia hari Jumaat dia tinggal benda yang lain. Tertipu. Sekarang Ustaz uraikan tentang hadis yang mengatakan bahawa
zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah dan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Apa maksudnya dan cara nak kita nak amalkan ni? Tak, zikir terbaik la ilaha illallah makna apa tu? Sebab maksud dia tu, la ilaha illallah mau mentauhidkan Allah. Ada lagi yang lebih penting daripada kita mentauhidkan Allah. Jadi zikir la ilaha illallah menjadi terbaik sebab kalau kita betul-betul zikir dan kita betul-betul hayati, kita jauh daripada syirik, riak dan sebagainya. Tapi kalau semata-mata baca, ibadat kita pada riak, kehidupan kita pada syirik, zikir itu tak jadi terbaik lah. Sebab tak dihayati betul-betul. Tak perlu disambung Muhammad Rasulullah. Tak, jangan sambung. Muhammad Rasulullah bukan zikir. Muhammad Rasulullah bila kita nak mengucap, bila kita azan, zikir la ilaha illallah sahaja, jangan sambung Muhammad Rasulullah. Dia tak ada satu kiraan berapa banyak. Tak ada. Apa yang dikatakan maksud dengan doa yang terbaik adalah alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan Muhammad Rasulullah. Bukan, itulah uraiannya Ustaz. Apa ni? Alhamdulillah. Dia sabda tu bagi tahu zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah dan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Jadi saya sebagai orang yang tak apa tahu ni, macam mana saya nak fahamkan doa yang terbaik adalah alhamdulillah? Apa maksud? Okey. Doa yang terbaik alhamdulillah. Doa ni sebenarnya ada dua. Doa ni sebenarnya ada dua jenis. Pertama, doa ibadat. Yang kedua, doa permohonan. Faham? Doa ibadat apa dia? Solat. Itu doa tu. Kita zikir, doa tu. Itu doa. Nabi kata ad-doa huwal ibadah. Doa ialah ibadat. Jadi doa alhamdulillah tu sebenar ialah doa dalam bentuk ibadat. Satu lagi doa dalam bentuk permohonan. Ya Allah bagilah aku rezeki. Doa tapi dalam bentuk permohonan, permintaan. Okey. Doa ada dua. Okey, cukup lah. Kuat sikit. Okey, soalan ni selalu ditanya kan. Boleh tak kita korban untuk orang yang meninggal? Jawapannya, ikutan kita ialah Nabi. Allah suruh Nabi ikut para Nabi dan kita wajib ikut Nabi. Nabi tak pernah berkorban untuk Khadijah. Nabi sayang tak pada Khadijah. Tapi tidak ada satu hadis pun Nabi berkorban untuk Khadijah yang telah meninggal. Nabi tak pernah korban untuk anak baginda yang dah meninggal. Ada tak anak Rasulullah yang meninggal sebelum Nabi meninggal? Nabi tak pernah korban. Nabi sayang tak pada anak dia? Mana lebih? Nabi sayang pada isteri dan anak dengan kita sayang pada mak bapak kita. Mana lebih? Tapi Nabi tak korban pada mereka. Yang Nabi korban apa dia? Nabi korban, ini korban dariku, untuk keluargaku dan untuk umatku. Makna pahala dapat tak pada Khadijah? Ya. Dua benda yang berbeza. Kita korban untuk si mati, dengan kita korban untuk kita tapi niat pahala untuk si mati. Faham tak? Jadi orang mati dia tak boleh dah ibadat dah. Waktu ibadat dah expired dah habis dah. Dia hanya boleh terima pahala. Jadi kita korban untuk, contoh saya korban untuk diri saya dan pahalanya untuk keluarga saya dan untuk termasuk yang dah mati. Okey, boleh. Yang tak boleh, korban nama tukar sembelih mana dah? Mana ini ada dalam kubur. Tu tak boleh. Kalau mengambil kira macam tu, upah haji pun tak boleh. Tak, itu ada dalil. Wah, okey. Upah haji ada dua. Satu kepada orang yang dah mati. Yang kedua kepada orang yang hidup tapi sakit yang tak ada harapan nak sembuh. Kita boleh upah haji untuk dia. Yang tu ada dalil jelas. Ada dalil. Tak ada. Ya. Kalau suami isteri dia korban, sebab kita tak tahu lah yang satu keluarga baik untuk satu keluarga. Dia tidak ada dalil yang mengatakan tak boleh. Cuma sunnah Nabi satu keluarga satu. Biasa ketua keluarga yang buat kan. Tapi kalau isteri nak buat juga, buatlah, dah banyak duit sangat, buatlah. Mana? Tak ada, tak mestinya. Tak. Boleh, tak ada masalah. Cuma sunnah Nabi
Kalau kita tengok sirah Nabi, Nabi hanya korban untuk diri dia, tapi pahala Nabi nak untuk semua. Tak pernah Aisyah berkorban untuk Aisyah, Hafsah berkorban untuk Hafsah, tak ada. Jadi jangan lebih pada Aisyah. Kalau jadi sepatutnya kita tak payah buat perbuatan diri kita. Tak. Kalau suami saya dah buat, saya tak payah buat. Kita dah dapat pahala. Pasal selama ni saya buat sendiri. Ha? Buatlah tak salah, tapi yang utamanya kalau suami dah buat, kita dah dapat pahala. Dapat. Tak lebih mana je lah. Hmm? Kita dapatlah lebih pahala. Buatlah. Okey, cukup ha? Ya. Dia satu korban untuk satu keluarga. Contoh. Satu korban untuk satu keluarga. Contoh ha? Mana kalau dalam rumah tu ada anak dia ada kahwin. Ha? Tapi duduk dengan mak bapak. Dan dia kongsi dapur. Dia kira satu keluarga. Nak jumpa? Oh, sekejap. Oh. Okey. Terima kasih. Jazakillah khair. Oh. Okey. Satu keluarga tadi, satu dapur. Okey. Dia kalau mak bapak tu, anak dia, menantu dia duduk satu rumah dan kongsi dapur. Bapak korban, dia niat untuk semua keluarga dia. Semua satu keluarga dapat pahala, anak dan menantu. Kalau dapur tu berkongsi, dikira satu keluarga. Tapi kalau duduk satu rumah, menantu dapur asing, satu rumah dapur asing. Bapak niat korban, pahala untuk keluarga dia je. Yang menantu tak dapat sebab dia ke keluarga lain. Kena buat lain. Mak masih hidup. Tak, bagi duit pada dia. Bagi duit pada dia, korban atas nama dia. Perbuatan sama dia boleh lah. Boleh. Dia masih hidup, boleh. Jadi kadang kita nak bantu pada mak kita kan. Jangan korban atas nama kita. Kita lah dapat pahala korban tu. Bagi duit pada mak dan korban atas nama mak. Mak dapat pahala korban. Korban tu atas nama mak sama je juga kan Ustaz? Kita dapat pahala membantu. Boleh tukar lagi ke kalau jadi? Boleh tukar. Boleh. Ustaz, terbaik ni adalah berkorban di kawasan kita atau Di tempat kita lah. Tempat kita. ada yang buat kat Pakistan lah dekat. Tak payah Pakistan, ada orang Pakistan korban dah. Tapi kalau dah buat, Boleh tarik balik. Tak boleh, tak apalah. Saya dah cakap banyak kali dah, korban kena buat tempat kita, keutamanya. Jangan fikir orang lain lah. Orang lain ada je orang kaya kan. Allah pandailah atur kan. Kadang-kadang kita kesian pada orang lain. Kat Malaysia ni banyak lagi yang tak pernah makan daging kan. yang terbaik adalah bagi semua 1/3 tersimpan kan? Tak, yang terbaik bagi 3. 1/3 untuk kita, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk sahabat jiran yang tak miskin lah. Dia tak perlu daging, tapi kita bagi supaya rapatkan hubungan ukhuwah. Kalau kita buat kat luar, benda tu tak boleh praktiskan. Okey, kita tutup lah. Kita tutup dengan membaca. Boleh, tak ada masalah. Siapa yang kata tak boleh, bagi dalil. Saya kata boleh, ada dalil. Perlu disimpan tulang dia dan tanam. Tak payah. Oh, itu dulu. Tak, tulang tanam buat apa? Kan, masa saya kecil-kecil dulu begitu. Ah. Yang berlaku. Maknanya jangan buang tulang tu, jangan buang datuk sampah. Dia kumpulkan, dia orang tanam. Saya ni tak mungkin nak mengelak daripada dimakan anjing ke ataupun jadi busuk ke. Mungkin sebab itulah. Tapi bukan wajib. Okey, kita tutup. 2 kali dah tu. 2 kali. 2 kali, 3 kali. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal